Kita mulakan kelas PDPR pagi ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, insyaAllah anak-anak murid sekalian, cikgu berharap antum semua sihat bersama dengan family-family masing-masing. InsyaAllah dalam PKP ni patuhi SOP yang diberikan oleh kerajaan. Baik, untuk pagi ni cikgu akan mula untuk tajuk yang pertama, untuk bab 1, kedatangan kuasa barat. So, bila kita masuk untuk tajuk ini, maksudnya kita akan mempelajari 4 perkara. Yang pertama berkaitan dengan kestabilan dan kemakmuran negara kita. Yang kedua, faktor kedatangan kuasa barat ke negara kita. Kemudian yang ketiga, persaingan antara kuasa barat untuk mendapatkan tanah jajahan. Kemudiannya yang keempat, yang terakhir adalah perbezaan strategi kuasa barat untuk menguasai negara kita. So, itu adalah 4 perkara yang kita akan pelajari di dalam bab 1. Seterusnya kita akan masuk tajuk yang pertama, 1.1. Berkaitan dengan kestabilan dan kemakmuran negara kita. So, kestabilan merujuk kepada 3 perkara. Yang pertama, pada sistem pemerintahan. Yang kedua, berkaitan dengan perundangan. Kemudian yang ketiga, berkaitan dengan hubungan luar. So, kita tengok perkara yang pertama, iaitu sistem pemerintahan. Baik, dalam negara kita, sistem pemerintahan terdiri daripada sistem pemerintahan beraja. Itu kita sudah sedia maklumlah. Dan kita belajar juga dalam tingkatan 2. Kemudiannya adanya sultan dan pembesar ataupun penghulu. Yang mana ada 3 peringkat. Ada 3 peringkat. Yang ini kita dah belajar dalam tingkatan 2. Yang mana sultan menjadi ketua dalam pentadbiran negeri. So kita akan tengok 3 peringkat yang kita belajar dalam tingkatan 2 sebelum ni. Contohnya yang pertama adalah di Negeri Sembilan. Yang mana mereka yang mana adanya hierarki pemerintahan. Di Negeri Sembilan. Yang mana kita dah belajar dalam tingkatan 2, yang mana Negeri Sembilan ini menggunakan adat pepatih. Menggunakan adat pepatih di mana diketuai oleh yang pertama Yang Tuan Besar, kemudiannya ada undang, kemudiannya ada lembaga, kemudiannya ada buah pak dan anak buah si ibu sesoko. Itu berkaitan dengan Negeri Sembilan. Seterusnya juga di Sarawak, kita tengok adanya sistem pemerintahan kesukuan. Sistem pemerintahan kesukuan dan sistem kesultanan. Itu kita belajar juga dalam tingkatan 2 berkaitan dengan sistem pemerintahan di Sarawak. Kemudiannya untuk sistem pemerintahan di Sabah, mereka menggunakan sistem pemerintahan kesukuan. Kemudiannya ada sistem kesultanan. Kemudiannya dalam buku teks kamu boleh tengok muka surat 5. Yang sebelah kiri, sebelah kanan ni adalah hierarki pemerintahan Negeri Sembilan. Kemudiannya di sebelah kiri ini ada sistem pemerintahan di Sarawak. Dan yang terakhir kita sentuh ialah sistem pemerintahan di Sabah, yang mana dia pun mempunyai sistem yang pertama, sistem kesukuan. Yang kedua, sistem kesultanan. Dan yang terakhir adalah sistem ketua bebas.
So itu berkaitan dengan kestabilan di dalam pemerintahan. Okey, berkaitan dengan pemerintahan ataupun sistem pemerintahan. Okey, yang seterusnya kita akan tengok aspek yang kedua ataupun perkara yang kedua berkaitan dengan perundangan. Okey, perundangan. Okey, di mana dalam negara kita pemerintahannya, pemerintahan menggunakan undang-undang. So mana-mana negara ataupun kerajaan kena ada undang-undang. Terdapat dua undang-undang. Okey, yang pertama adalah undang-undang bertulis. Okey, kemudiannya ada undang tidak bertulis. Okey. Okey, so jadi undang-undang bertulis, okey, contohnya seperti yang pertama Hukum Kanun Melaka, kemudiannya Hukum Kanun Pahang, okey, kemudiannya Undang-Undang 99 Perak. Okey, itu adalah beberapa contoh, okey, untuk undang-undang bertulis. Okey, kemudiannya undang-undang tidak bertulis pula. Okey, contohnya seperti Undang-Undang Adat, okey, di mana adanya adat pepatih, okey, di Negeri Sembilan dan di Sabah dan Sarawak. Okey, terdapat undang-undang berasaskan hukum adat yang diamalkan. Maksudnya, okey, so itu berkaitan dengan perundangan. Okey, yang seterusnya aspek ketiga adalah hubungan luar. Okey, di mana adanya hubungan luar, okey, di antara negara kita dengan negara luar. Okey, yang mana hubungan-hubungan ini berbentuk politik, ekonomi dan sosial. Okey. Okey, so dari hubungan tersebut, maksudnya kita dapat memanfaatkan hubungan, okey, dengan pedagang-pedagang untuk menjaga kepentingan negara masing-masing. Okey, maksudnya untuk hubungan politik, ekonomi dan sosial, okey, kita buat hubungan luar ini adalah untuk menjaga kepentingan negeri kita lah, negeri kita ataupun negara kita ataupun kerajaan-kerajaan yang ada. Okey. So kebijaksanaan, okey, pemerintah tempatan dalam menjalinkan hubungan diplomatik dan perdagangan, okey, yang mana menyebabkan mereka dapat meluaskan pengaruh, okey, meluaskan pengaruh, kemudiannya memajukan ekonomi yang sedia ada, kemudiannya melindungi negara daripada ancaman musuh. Kemudiannya sekaligus dapat menstabilkan sistem pemerintahan negara. Okey, so yang itu dimaksudkan dengan kestabilan. Okey. Sekarang kita beralih kepada yang tadi kita dah sentuh berkaitan dengan kestabilan. Sekarang kita masuk berkaitan dengan kemakmuran. Kita akan tengok apa dia kemakmuran, kan?